Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jam 3.30 hari Rabu, saya Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri akan ke udara untuk menjawab pertanyaan anda. So hari ini saya pilih satu persoalan yang orang ada tanya saya. Okay, dia kata, doktor, apa yang tak digalakkan ataupun jangan buat benda ni. Jangan buat benda ni sebelum pergi suntik vaksin. Sebab sekarang ni kita kena support usaha kerajaan Malaysia kita untuk mencapai herd immunity harapnya sebelum akhir tahun ini untuk kita betul-betul membanteraskan kuman pandemik COVID di luar sana. Okey. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada followers Instagram Dr. Syed yang hari ini first time juga saya live di sini. Dan hari ini saya cuba kupaskan perkara-perkara, macam saya katakan, 5 perkara yang jangan buat kalau anda nak pergi suntik vaksin. Okey, right, sebelum tu biasalah saya akan ceritakan tentang statistik hari ini. So 2 hari yang lepas kita dah rasa lega sikit kan, statistik dah dah jatuh kepada 4,000 lebih. Hari ni naik sikit, tapi tak naik banyak lah, 5,244 kes. Okey, tapi Alhamdulillah kita dah boleh contain jumlah kes pandemik ni, dan saya harap dan kita doakanlah sama-sama supaya jumlah kes ini dari hari ke hari semakin rendah. Baik. Okey. So, saya nak cerita tentang vaksin. Semua orang tahu kan vaksin yang dicucuk tu, okey. Ada yang mRNA vaksin, ada vaksin yang mengandungi virus yang dah dilemahkan. So, apa tugas dia kan? Tugas dia sebenarnya ialah untuk mencetuskan apa yang kita panggil sebagai adaptive ataupun acquired immunity. So immune system kita ada beberapa jenis lah. Satu jenis yang utama saya katakan innate. Innate ni yang sistem imun semula jadi dalam badan kita yang kita bertindak. Dan satu lagi ialah adaptive atau acquired yang datang dari luar. So bila kita cucuk vaksin tu datang dari luar lah, supaya badan kita, B cells dalam badan kita ni akan menghasilkan antibody, supaya bila kita jumpa dengan kuman yang sebetulnya, antibody dah siap sedia. Antibody ni adalah benda yang kita rasa lebih kurang macam pertahanan lah, macam orang kata askar-askar yang bakal dikerahkan. Maksudnya bila masuk je virus tersebut dalam sistem kita, terus dah siap sedia askar ini. Berbanding dengan kalau kita tak ambil vaksin. Kalau kita tak ambil vaksin, askar tu belum ready lagi kan. Sebab tu kita harus ambil vaksin supaya kita dah bersedia dengan antibody-antibody yang mencukupi untuk nak lawan virus, especially virus yang kita bimbangkan sekarang sana ni, iaitu SARS-CoV-2 ataupun penyakit COVID-19 tu lah. Baik, so 5 perkara ni sebenarnya macam mana saya nak cakap? Okay, right, COVID ni dia adalah penyakit yang baru tau. So saintis banyak tak dapat data-data yang mencukupi. So kita tak boleh buat kesimpulan yang banyak. Tapi macam kita katakan, banyak kajian yang dijalankan sebelum ini tentang vaksin-vaksin yang lain. Dan benda ni kita boleh jadikan sebagai guideline. So apa yang saya akan ceritakan, 5 perkara sebagai guideline supaya kita tak buat benda ni. Supaya apa? Bila kita dah cucuk, kita akan hasilkan response antibody ataupun respon immune system kita nak bagi kuat pada tahap optimal. Itulah yang kita nak kan, bagi kita betul-betul kalau boleh kebal dengan virus ni COVID tadi. Okay, right. So itu adalah respons kita punya apa? Acquired immune system. Tapi bila kita cucuk benda asing, so badan kita juga akan bertindak balas. So ini kita panggil innate immune system, kita akan bertindak balas. Dia tengok apa benda pelik ni. Sebab bila dia tindak balas respons sistem ini, maka bagi setengah-setengah orang datanglah orang kata macam kesan sampingan.
So, kesan sampingan ni ada kajian. Ini saya rujuk kepada kajian Control Disease Center pada Januari tahun 2000 tahun ni, okay, yang melibatkan 1.6 juta orang yang menerima vaksin Pfizer dan Moderna. Okay? So dia tengok bagi mereka yang mengalami kesan sampingan selepas itu. Ini peratusan dia. So peratusan dia menunjukkan bahawa 70.9% orang yang lepas kena cucuk tu, dia sakit dekat kawasan tu. Biasalah kena cucuk, siapa tak sakit jarum masuk tu, kan? Right. Kemudian 33.5% badan mereka yang kena vaksin tu lesu, letih, tak bermaya, kan? Dan 29.5% daripada responden tadi, okay, diorang rasa sakit kepala, sakit berdenyut-denyut, kan? Kemudian 22.9% dia rasa sakit otot. Rasa sakit otot, macam demam lah kan, sakit otot, rasa tak larat, kan? Dan lebih kurang 11% saja yang rasa demam, dan ada juga yang gigil. Dan seterusnya apa lagi? 10.4% rasa sakit sendi, dan 8.9% rasa loya. Takat tu dulu. Apa yang saya nak katakan, sebenarnya kesan sampingan vaksin ni taklah tengok kurang daripada kalau yang cucuk tu satu hal lah, sebab memang dah cedera tu sakit lah kan. Tapi kalau setakat kesan sampingan yang lain, yang letih-letih tu, yang paling top pun letih, dan letih tu sekadar 33%. Maksudnya InsyaAllah ya, selamat, tak ada masalah. Sebab ramai orang tanya takut, oh saya ada masalah ni, saya takut. Masing-masing rasa macam takut sangat nak ambil vaksinasi ni, takutkan kesan sampingannya. Nak kata sampingan taklah, kesan tidak balas badan kita, kan? Okay? So don't worry, kesan tidak balas ni cuma mild, dan dia akan berlalu selalunya selepas 48 jam. Itu saya boleh katakan. Okey, tapi apa yang saya nak cerita pada hari ini bukan tentang kesan sampingan. Apa yang saya nak cerita pada hari ini ialah tentang bagaimana nak mengoptimalkan respons badan kita supaya bila kita dah kena cucuk tu, kita akan hasilkan antibody dengan sebanyak-banyaknya yang mungkin. Supaya bila kita jumpa betul-betul dengan kuman ataupun virus COVID ni, insyaAllah badan kita dah, orang kata, bersiap sedia untuk nak melawan. Right. So, 5 perkara tersebut. Perkara yang pertama. Okay? Right. Perkara yang pertama yang anda harus lakukan sebelum pergi ambil vaksin, kena tidur dengan cukup. Okay? Jangan duk layan Netflix tu sampai pukul 2-3 pagi, esok nak pergi vaksin pagi-pagi kan. Hati-hati. Right? So, tidur cukup berapa lama? 7 jam. 7 jam. So, walaupun perkara ini masih tak jelas untuk COVID, tetapi macam saya katakan, semua 5 perkara yang saya akan ceritakan ni sebenarnya ada kesannya terhadap melemahkan sistem imun kita, dan dikaji untuk vaksin-vaksin yang lain. Macam saya katakan, COVID ni vaksin ni kuman yang baru, so tak banyak lagi data yang saintis boleh terjemahkan dengan secara factual. Okay, right. So tidur harus cukup. So kajian-kajian lampau lah pada tahun 2002 contohnya, kajian tentang vaksin influenza A yang diberikan, mereka yang tak cukup tidur ni, dia punya respon nak menghasilkan antibody 50% aja, bukan 100%, 50% aja. So penting kena cukup tidur. Satu lagi kajian pada tahun 2012 melibatkan 125 orang yang dicucuk vaksin hepatitis B, okey, hepatitis tu kan. Dia nampaknya kadar penghasilan antibody itu berkurangan bagi mereka yang kurang tidur. Okay? Ingat, kurang tidur tu berapa lama? 7 jam anda haruskan dapatkan sehari. Itu paling penting. So kena prepare lah badan kita ya. Badan kita, sebab kita penting ya. Waktu tidur ni sebenarnya, okay, bukan saja dia repair kerosakan-kerosakan badan kita yang berlaku sebelumnya. Dia juga regulate balik kita punya hormon, kita punya metabolism, termasuk dia repair ataupun memperkuatkan sistem imun badan kita. Sebab tu penting tidur tu, kan? Tidur ni dia akan menghasilkan protein tertentu yang akan membantu meningkatkan respons sistem ketahanan tubuh. So penting cukup tidur. Dan kalau ikut International Journal of Behavioral Medicine tahun 2020,
Okey. Ini juga tentang vaksin flu influenza tadi. So, dinasihatkan bukan saja sebelum ambil vaksin tu kena tidur cukup, tapi selepas ambil vaksin tu pun kena cukup tidur. Barulah penghasilan antibody tu mantap. Right? So, itu ceritanya. Dan tidur ni memang dia sangat penting sebab dia akan bantu innate immune system dan acquired immune system. So mungkin insyaAllah bila anda cukup tidur, tak adalah sangat kesan orang kata innate immune system ni, maksudnya dia memberi taklah sangat kita rasa kesan tidak balas tu, yang rasa letih apa segala tu kan. Dan apabila acquired kita mantap, acquired immune system kita mantap, maka kita akan menghasilkan antibody yang terbaik. Okay, right. So ingat, first, jangan tak cukup tidur. Jangan tak cukup tidur. Right, tidur 7 jam sehari. Seboleh-bolehnya sebelum tu kita kena prepare, dan selepas dapat vaksin pun kena tidur cukup. Jangan sebelum je, selepas pun penting. Okay, right. So, saya pergi kepada poin yang kedua. Perkara yang kita jangan lakukan. Jangan lakukan, jangan stres-stres, jangan marah-marah kan. Jangan murung-murung sebelum kita cucuk vaksin. Okay. Sebab ini kajian daripada perspektif of psychological science yang juga diterbitkan pada tahun ini, menunjukkan bahawa keadaan stres, keadaan murung, kita duduk stres, tension, duduk fikir macam-macam ni kan, termasuklah gaya hidup yang tak sihat, bukan saja akan menurunkan tahap sistem imun kita, dia juga akan menurunkan respons badan kita terhadap vaksin. So kita tak nak apabila kita cucuk tak banyak antibody yang terhasilkan kan. Dan satu lagi yang penting, dia juga akan meningkatkan lagi kesan tindak balas vaksin tu kepada badan. Maksudnya kalau demam, mungkin demam teruk ke, atau rasa tak larat ke, sakit kepala ke apa ke. So kita tak nak benda tu kan. So pastikan anda jangan marah-marah, jangan stres, jangan bermurung durja okay, sebelum ambil vaksin. Sebab tu kena ready mental. Mental kita kena relax, tenang. So, apa yang kita boleh buat? Kalau nak bagi elakkan stres, kita kena galakkan apa? Galakkan penghasilan hormon ceria dalam badan. Hormon ceria dalam badan namanya serotonin. Okay, serotonin ni macam mana nak keluar? Senang saja. Senaman. Dan senaman tak perlu teruk pun. Jalan kaki setengah jam satu hari. Tapi bukan sehari. Kena istiqomah. Tiap-tiap hari anda jalan setengah jam 30 minit dalam satu hari. InsyaAllah hormon tu bila dah keluar, anda pun rasa ceria kan. So tak adalah stres sangat kan. Dan insyaAllah kita amalkan. Sebagai umat Islam, mungkin kita lebihkan zikir. Bukan mungkinlah, buat. Lebihkan zikir, solat dan perasaan syukur kepada Allah atas nikmat yang dikurniakan. InsyaAllah kita akan rasa lebih tenang begitu. Okay, right. So ingat, sebelum pergi ambil vaksin, jangan bergaduh ke, jangan marah ke, jangan meleti ke, jangan stres-stres lah. Dan satu lagi, jangan bermurung-murung. Okay, right. So tu nombor 2. Dan nombor 3. Nombor 3 ni yang selalu orang buat kalau ikut topik dia lah kan. Nombor 3 ni mungkin ramai orang tak tahu. So saya nak ceritakan, setengah orang sebelum dia pergi vaksin, sebab dia takut bila kena vaksin nanti sakit lah, demam lah, gigil lah. So apa dia buat? Dia telan ubat tahan sakit. Saya rasa ramai yang buat, ataupun ramai yang dah vaksin, dia buat macam tu. Betul tak? So ini adalah kajian. Saya nak bentangkan bahawa tak digalakkan. Jangan makan sebelum. Jangan makan sebelum pergi cucuk vaksin. Dan kalau boleh selepas tu, kalau boleh tahan sikit-sikit kan. Digalakkan kalau teruk sangat lah, demam, gigil apa begas, hari kedua tu baru kita telan Panadol. Itu adalah orang kata apa yang disyorkan oleh pakar lah. Right. So apa yang saya nak katakan, ubat tahan sakit ataupun bahasa sains NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Okay, apa contohnya? Ponston, okay, Synflex, Voltaren, Celebrex, benda-benda macam tu lah. Itu memang ubat tahan sakit yang memang kalau kita sakit kepala ke, sakit gigi kan, kita makan benda tu kan. Okay, so kalau kita takutkan nanti cucuk tu sakit ke apa, jangan telan.
Sebab apa? Saya nak ceritakan di sini bagaimana vaksin ni bertindak dalam badan. Vaksin ni bertindak dalam badan dengan menghasilkan sejenis bahan namanya prostaglandin. Okay? So prostaglandin ni yang akan menimbulkan tanda-tanda seperti flu-like syndrome dalam badan kita. Dan penghasilan prostaglandin sebelum dia merangsang penghasilan imun respons yang lain, sebenarnya digalakkan oleh sejenis enzim namanya COX 1 and 2. Okey, COX ni apa? Cyclooxygenase. Right. So enzim ni nak kena faham, ubat tahan sakit yang kita makan ni menghalang penghasilan enzim COX 1 and 2 tu. So bila dia halang, maksudnya prostaglandin tak dapat dihasilkan dengan baik dan menyebabkan mungkin menjejaskan sistem ataupun respons kepada sistem imun kita. Okay? Right. Mungkin dia boleh block tapi taklah complete sampai tak langsung hasilkan immune system response kan. Tapi inilah kajian. Tapi kajian yang dibuat ni, yang dikeluarkan dalam Journal of Virology, okay, dia melibatkan kajian di luar badan manusia. Maksudnya menggunakan sel-sel yang diambil daripada badan manusia dan juga sel tikus. Okay? Yang mana didapati dengan terdedahnya kepada ubat tahan sakit ni, okay, dia akan menurunkan respons imun sistem kita apabila divaksin. Sebab tu ingat, sebelum pergi ke tempat nak suntik vaksin pada hari tu, okay, jangan makan ubat tahan sakit. Jangan makan ubat tahan sakit. Dan kalau boleh selepas pun jangan, elakkan. Selagi boleh tahan, elakkan. Kan? Dan kalau teruk sangat, hari kedua tu kita boleh amalkan. Tapi apa yang paling selamat yang dah dapati oleh sains, bukan Ponson, bukan ubat tahan sakit NSAID tu, kita telan Panadol. Panadol kan kita semua tahu, paracetamol. Okay? Right. So dia dapati paracetamol ni juga inhibit ataupun dia juga mengurangkan COX ataupun cyclooxygenase tadi, tapi tak teruk sangat sebab dia bertindak melalui central nervous system. So tak terlalu orang kata hebat macam mana ubat tahan sakit yang jenis NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, macam Ponson apa segala tu. Okay, right. So apa yang saya boleh nasihatkanlah, kita pergi vaksin dengan perasaan tenang. Jangan telan Panadol, jangan telan ubat tahan sakit. Ingat tu. Okey. InsyaAllah pada hari yang pertama, kalau boleh, kalau tak demam sangat, tak gigil teruk sangat, okey, jangan makan Panadol, jangan telan apa-apa ubat tahan sakit. Hari kedua, kalau gigil juga demam, terpaksa telanlah. Okey, hari kedua ingat. Okay, hari pertama kita bagi can dulu badan kita nak menghasilkan respon yang orang kata 100% menghasilkan antibody. Itu yang kita nak, kan? So ingat, jangan makan Panadol ataupun ubat tahan sakit sebelum kita pergi cucuk vaksin. So itu perkara yang ketiga. Seterusnya, perkara yang keempat, apa dia? Perkara yang keempat, dia melibatkan ubat juga. Cuma ubat ni saya bayangkan, sebab ubat ni kadang-kadang diberi kepada pesakit gout, sakit sendi, sakit asma. Mungkin diorang tak sedar pun diorang makan ubat tu. Sebab kadang-kadang, yalah, kita pergi klinik, doktor suruh makan ubat ni, dan kadang-kadang doktor namakan ubat tu sebagai ubat suruh bengkak ke. So kita tak tahu sebenarnya ubat tu adalah steroid. Dan steroid ni tergolong dalam golongan apa? Immunosuppressant, ataupun ubat yang suppress, yang menurunkan sistem imun. Okay, right. So saya cerita sikit. Ubat immunosuppressant ni banyak jenis lah, bukan steroid saja, tapi ada juga dalam bentuk ubat kemoterapi, ubat yang diberi kepada mereka yang ada masalah autoimun, masalah kanser tadi yang kemoterapi tu kan, autoimun, ataupun mereka yang menjalankan organ transplant. Tapi itu ubat macam methotrexate tu, itu spesifik sangat. Biasanya kalau anda ambil vaksin pun, ini anda kena berhubung dengan doktor dan cerita. Dan doktor pun kadang-kadang tak galakkan anda ambil vaksin, sebab ada satu kajian yang menunjukkan mereka yang makan ubat setengah-setengah jenis ubat spesifik untuk immune suppressant ni, okay,
dia boleh mengganggu kita punya sel B cells. B cells tu adalah sel yang menghasilkan antibody dalam badan sampai benda tu jadi kosong selama 6 bulan. Bayangkan kita tak ada antibody selama 6 bulan. Cucuklah vaksin macam mana pun tak keluar antibodinya, kan? Tapi macam saya katakan, methotrexate tu adalah ubat yang spesifik untuk sakit kanser, sakit autoimun, sakit yang serius-serius ni. Okay, so saya tak nak sentuh tu. Yang saya nak sentuh sebenarnya ialah ubat steroid, juga immunosuppressant, namanya yang selalu diberi di klinik, prednisolone. Dua jenis tu, ataupun dexamethasone. Okay, kenapa? Right? Sebab ubat prednisolone ni selalu digabungkan dengan ubat tahan sakit. So, kalau pesakit gout datang ke klinik, biasanya lah, tak semua kadang-kadang nak bagi cepat sikit gout tu hilang, nak bagi efektif sikit, ubat tu berkesan doktor akan bagi prednisolone. Okay, ubat steroid ni, sebab dia bergabung dengan NSAID. Memang steroid ni, gout ke apa benda tu, memang cepatlah kurang bengkak, kurang sakitnya. Okay, termasuklah penyakit sendi, sakit lutut, sakit seliuh, apa-apalah. Dan satu lagi digunakan untuk sakit asma teruk. Kadang-kadang doktor bagi ubat makan. Okay, anda mungkin tak perasan ubat tu steroid. Sebab tu penting anda kena beritahu doktor, kan, ubat-ubat yang anda makan, so that doktor tahu kalau anda makan steroid. Okay, so ini mungkin dapat bukan saja memperlahankan, okay, dia dapat mengurangkan ataupun mengkosongkan langsung respons terhadap vaksin. Yang kosong tu mungkin ubat yang methotrexate tu lah. Tapi steroid prednisolone ni dia akan menurunkan. Dan kajian terhadap mereka yang dicucuk dengan vaksin Pfizer dan juga Moderna di US, okay, responsnya sekadar 30% sahaja daripada sepatutnya yang 95% tu, kan. So itu yang berlaku. So cuma kadang-kadang macam saya katakanlah, pesakit mungkin tak tahu ubat apa yang nak makan. Sebab tu penting untuk nak bagi tahu doktor sebelum cucuk vaksin tu ubat apa yang nak makan. Sebab kalau anda makan ubat steroid ni, selalunya okay, respons terhadap vaksin COVID tu tak begitu mantap. Okay, right. So termasuklah suntikan, sebab kadang-kadang orang datang ambil suntikan untuk gout, kadang-kadang doktor ada campur sikit steroid. So itu anda kena berhubung dengan doktor anda. Kalau anda ada sakit apa-apa, tanya dia ubat apa yang doktor suntik tu, so that anda pun tahu. Okay, right. So yang tu penting, right. Dan tapi orang tanya saya pula, bukankah kalau masuk kena COVID tu doktor akan bagi steroid, prednisolone, bahkan stimbun lagi, kan, bahkan sampai berbulan-bulan. Memang betul, sebab steroid ni anti-inflammatory. Steroid ni, prednisolone ni sangat-sangat berkesan sebagai anti-inflammatory. Sampai setengah orang panggil dia ubat magic lah, kan. Dan kita kena faham, apabila anda kena COVID positif, salah satu apabila sampai tahap 3-4 tu, okay, salah satu keadaan yang boleh menjejaskan kesihatan atau mungkin nyawa anda ialah disebabkan oleh inflammation, hyperinflammation. Sebab tu doktor kena bagi steroid nak lawan inflammation tadi. Dan steroid ni lah yang paling berkesan. Itu untuk rawatan. Tapi yang saya cerita ni lebih kepada untuk nak pergi vaksin. So, kalau anda nak pergi vaksin, pastikan anda tidak amalkan pil prednisolone. Pil ni macam mana nak kena pasti? Sebab setengah orang dekat kelongsong ubat tu, dia tak tulis prednisolone pun. Okay? Pil ni dia warna putih, kecil-kecil, tapi bila telan memang pahitnya yang amat. Itu pil steroid. Okay? Right. So itu nombor 4. Maksudnya siapa-siapa yang bervaksin elakkan daripada menggunakan immunosuppressant drugs. Right. Dan nombor 5. Nombor 5 ni saya boleh jangkakan, bukan jangkakan lah, memang bukan untuk umat Islam. Tapi nombor 5 ni lebih kepada mereka-mereka yang mengambil alkohol. Okay? Yang mengambil alkohol. So, kita dapati seorang profesor daripada University of Maryland, Profesor Christopher Thompson, dia katakan seelok-eloknya sebelum pergi vaksin, seminggu sebelum pergi vaksin dan seminggu selepas pergi vaksin, elakkan alkohol. Elakkan alkohol. Sebab setengah orang, yalah,
bukan untuk umat Islam. Selepas dia dah vaksin tu, mungkin dia nak celebrate ke apa ke, pergi minum alkohol. So ini tak bagus untuk immune response anda, sebab dia juga dapat merendahkan immune response. Kemudian dia alkohol ni dia akan menyebabkan terhasilnya molekul-molekul keradangan yang menyebabkan keradangan, inflammation ataupun pro-inflammation. Dan bukan saja kalau anda minum teruk sangat tu, bukan saja anda mabuk, sel-sel darah putih anda pun mabuk dalam. So respons sel darah putih anda pun jadi tak tentu hala, kan. So sudah tentu dia tidak baik sebelum digunakan, sebelum pergi vaksin. Yang penting, satu lagi, mereka yang minum alkohol ni kadang-kadang juga boleh menjurus kepada masalah dehydration, kurang air. Air tu penting tau, nak vaksin kena minum air cukup. Kurang air dan juga perasaan loya nak muntah. So ini pun tak sesuai untuk mereka yang nak pergi suntik vaksin. Kesimpulannya, saya dah bagi 5 perkara jangan buat. Nombor 1, ingat, tidur jangan tak cukup sebelum divaksin. Kena dapat tidur yang mencukupi. Nombor 2, jangan marah-marah, jangan stres. Kawal emosi anda. Pergi senyum, happy go lucky masa nak pergi vaksin, supaya anda punya respons sistem imun tu mantap. Nombor 3, elakkan daripada makan Panadol ke, aspirin ke, ubat tahan sakit ke sebelum anda vaksin. Kena ingat tu. Sebab ini ramai orang di luar sana sebelum vaksin dia makan awal-awal Panadol. Ini tak digalakkan kerana dijangkakan dapat melembabkan respon badan anda terhadap vaksin tersebut. Kelima, ubat steroid ataupun ubat immunosuppressant, maksudnya ubat yang merendahkan respons sistem imun, elakkan. Dan nombor 5, elakkan daripada alkohol. So apa yang anda nak buat? 2 perkara yang bagi saya 3 perkara yang sangat-sangat penting, sebelum kita ambil vaksin. 1, kalau boleh 2-3 hari sebelum ambil vaksin tu anda buatlah senaman. Kalau nang paling elok 2-3 minggu ataupun 2-3 bulan, ataupun amalkan daripada dulu anda bersenam secara istiqamah. Sebab ini pun akan meningkatkan respons sistem imun kita. Nombor 2, dapatkan tidur yang mencukupi, kan. Kemudian diet. Bukan diet suruh nak kurus badan. Diet maksudnya pemakanan. Pemakanan anda biarlah berkhasiat, kan. Berkhasiat, elakkan gula, elakkan makanan berkeradangan, dan kalau boleh makan buah, makan sayur. Sebab sayur ni dia sangat penting tau. Sayur ni dia akan menyebabkan kita punya probiotik dalam usus kita ni ada kuman baik tau. So kita dapati apabila kita makan sayur banyak, kita elakkan gula, probiotik ni akan tumbuh dengan lebih sihat, segar bugar. Kita pentingkan kuman baik dalam usus ni sebab setengah-setengah orang berpendapat 80% daripada imun sistem kita ni berpunca daripada kuman baik tersebut. Daripada kita banyak kuman tu, daripada kita mikrobiom yang ada dalam usus kita. Maksudnya kuman-kuman yang ada dalam usus kita yang membantu mencernakan dan juga bertindak untuk meningkatkan sistem ataupun mengawal sistem imun badan kita. Dan mungkin kalau siapa-siapa nak amalkan vitamin C, vitamin D, bagi saya baik, terutamanya mereka yang tak begitu makan sayur ataupun makan buah, kan, dan yang tak begitu dapat cahaya matahari. So itulah ringkasan yang saya boleh katakan. Lupa, setengah orang tanya juga, apa nak buat kalau sakit dekat sini, kan. Penting, sakit kat sini, ingat, demah ni demah lah. Ambil kain yang disejukkan, demah di bahagian tersebut. Dan kalau boleh kita gerak-gerakkan lengan ini supaya melancarkan aliran darah di kawasan tersebut. So ini satu kaedah bagaimana kita boleh mengurangkan rasa bengkak dan kesakitan di bahagian lengan tersebut. So, saya harap anda dapat sesuatu, dan kalau anda rasa apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat, tekanlah butang like tu, share sikit, kan. InsyaAllah kita dapat manfaatkan juga kepada kawan-kawan kita yang semua menunggu giliran untuk nak pergi vaksin. So, semoga anda terus kekal sihat, jaga penjarakan, pakai mask, basuh tangan,
kita sama-sama benteraskan COVID. InsyaAllah kita akan menang tak lama lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.